Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, awak ni lemah-lemah semua. Ni tak cukup makan ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekali lagi ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Jadi adik-adik yang dihormati, adik-adik yang dihormati Ustaz Naim yang anda hormati, yang kami hormati, yang kami kasihi, kemudian adik-adik, pimpinan dan semualah yang anda kasihi insya-Allah. Jadi suara anda jelas kan? Okay. Sepatah dua kata kan? Sepatah dua kata aja kan? Aduh. Okey. InsyaAllah Ana pun tidak berniat untuk memanjangkan ucapan ini supaya kita dapat memberi masa yang lebih untuk sesi usrah bersama nakib ataupun nakibah masing-masing insyaAllah. Dan apa yang lepas itu akan menjadi sejarah, akan menjadi pengajaran. Yang kita ada sekarang adalah waktu sekarang ni. Jadi kita kena manfaatkan betul-betul waktu yang ada ini, waktu kita bersama ini untuk mengambil sedikit sebanyak manfaat, perkongsian dan sebagainya insyaAllah daripada nuqabah lah, daripada abang-abang, kakak-kakak dan sebagainya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal ke? Ada yang kenal tak? Nah. Safi kenal tak? Kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nabila Huda binti Zulkifli. Daripada generasi 1. Dulu masuk di 1000 pada tahun 2005. Waktu tu Anton dah lahir ke belum? Belum. Lagi, Masya Allah. Belum lahir lagi. Sedikit pengenalan. Kalau dulu sebelum ni lah bersekolah ada 3 sekolah di MW, Madrasah Al-Aminiyah dan juga Ma'had Al-Masyur Al-Islami. So kalau ada adik ada yang teringin nak masuk sekolah yang saya sebut tadi, bolehlah PM tepi insyaAllah. Okey, sepatah dua kata ada satu ayat ni, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Allah kata barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Jadi adik-adik ni sangatlah bertuah. Sebab apa? Mak ayah adik-adik ni berusaha untuk masukkan adik-adik ke sekolah agama. Supaya apa? Supaya adik-adik ni faham ilmu agama. Sebab orang yang ada agama, orang yang jaga agama, orang yang faham agama berbeza dengan orang yang sekolah di sekolah biasa. Mungkin orang kata tahap ilmu dia tak sama dengan antum kan. Orang lain dekat sekolah biasa belajar 13 subjek, 12 subjek, tapi di 1000 antum belajar mungkin 22 subjek, 23 subjek pada umur yang muda lagi. Baru darjah 1, darjah 2 tapi dah belajar banyak subjek. Okay, so apa yang nak disebutkan di sini adalah beruntunglah dan cubalah untuk orang kata menjadi golongan yang betul-betul memahami agama. Bukan sekadar antum belajar je di sekolah 1000, tapi sampai ke besar nanti antum praktikkan apa yang antum buat. Apa aja amalan yang antum belajar di 1000, terutamanya yang sebelum ni pernah duduk asrama. Kan? Di asrama macam mana antum bangun pagi, solat tahajud dan sebagainya, solat berjemaah, kemudian antum selalu baca al-maksurat, al-mu' sebelum tidur. So benda tu jangan tinggal sampai antum besar. Jangan sekadar di 1000 je antum buat benda tu, jangan sekadar di asrama saja. Okey. Sajalah kalau bagi yang tak kenal, Ustaz sebut Ustazah, Ustaz sebut Ana tu tak apalah kan. Ustazah pernah mengajar di 1000 pada tahun 2018. Waktu tu Ustazah pernah mengajar kelas 2 Al-Maududi. Antum darjah 2 lagi waktu tu, kecil je. Jadi Ustazah kenal lah beberapa, ataupun ada yang Ustazah ingat nama, ada yang Ustazah ingat muka saja. Okey, so itu saja daripada Ustazah.
Ustazah kembalikan kepada pengerusi majlis. Okey, nama Ana Asma Bashirah binti Baharul Azman. Ana sama macam Kak Nabila daripada generasi pertama tahun 2005. Okey, pengajian terkini Ana belajar di Universiti Sains Malaysia, Penang. Okey, dalam bidang hadis. Okey. Untuk kata-kata semangat, Ana tak adalah kata-kata semangat sangat kan. Mungkin nasihat kepada adik-adik lah. Antum dah nak masuk tahun 6. Jadi antum ni dah jadi macam kuduah kepada adik-adik. Adik-adik tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Jadi dengarlah kata-kata nasihat daripada ustaz-ustazah, daripada sekarang ni, daripada akak-akak yang alumni. Jadikan benda ni sebagai ilmu dan benda ni sebagai ilmu dan kita ambil untuk kita amalkan. Okey, itu saja daripada Ana. Wallahu alam. Jumpa nanti. Nur Fatin Asma binti Yaakob. Akak dari generasi pertama. Akak tu pun sekarang pengajian KNTP dekat Universiti Unisham tahun semester akhir. Kuliah Usuluddin. Pengajian Usuluddin. Okay, tak cakap apa dah. Last bagi kata-kata daripada Imam Syafi'i. Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekadar hanya dihafal. Maksudnya adik-adik sekarang ni masih orang kata mencari lagi ilmu tu dengan lebih mendalam lah dari usia muda ni, dah ada ilmu agama dan tak kisahlah apa-apa ilmu sekalipun. Jadi setiap perkara yang ada ustaz-ustaz atau ustaz-ustazah sampaikan, setiap benda tu yang manfaat di masa depan lah. Itu sajalah. Nama Ana Abdul Wafi bin Muhammad Anwar. Belajar ataupun bukan belajar dululah, tempat asal lahir di Permata Ampau, Pulau Pinang, dan duduk di Taman Pulau Indah. Kemudian dah masih menetaplah di Pulau Pinang. Belajar kalau sekolah rendah dulu ada sekolah 1000 lah. Sekolah 1000 lah. Lepas tu sekolah menengah Madrasah Al-Aminiyah. Madrasah Al-Aminiyah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kemudian masuk peringkat tinggi ataupun inilah lepas SPM masuk Darul Quran Jakim. Darul Quran Jakim ni tempat orang hafal Quran lah, dan dia akan belajar sikit akademik dan sebagainya. Masuk situ diploma hafal Quran dalam lebih kurang 3 tahun habis, dan sekarang baru habis lah. Sekarang ni ingin sambung pelajaran di peringkat ijazah. Peringkat ijazah. Tapi tak tahu lagi lah di mana, insyaAllah. Masih tunggu keputusan. Itu saja kot daripada Ana. Nanti selebihnya kita akan kenal lah untuk usrah kita nanti, insyaAllah. Okay, Allahu'alam. Okay, sama sekali Ana daripada generasi 3 lah, masuk 1000 tahun 2007. Nama diberi Nafisah binti Ahmad Tajuddin. Sekarang menyambung pelajaran kat Institut Pendidikan Guru, Kampus Tengku Bainun. Ana join ni tak nak cakap apa-apa lah, cuma nak bagi harapan ke adik-adik. Join usrah kali ni ambil banyak pengalaman daripada kok-kok antum, daripada abang-abang antum, ambil banyak pengalaman. Sebab apa? Sebab pengalaman ni mahal, bukan selalu kok-kok nak dapat luangkan masa sama adik-adik ni kan. Jadi harapan Ana yang tu je lah. Semoga kita sama-sama dapat ilmu sebanyak mungkin, dan alhamdulillah kita boleh gunakan untuk masa hadapan, insyaAllah. Itu je pada Ana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak soalan Ana? Okey, nama Nurul Afifah binti Mairab. Ana daripada Gen 3. Okey, sama juga macam Kak Nafisah. Okey.
Sekolah dulu, sekolah pernah bersama sekolah dengan Kak Nabila lah. Sekolah Mahat Al-Masyur Islami. InsyaAllah kalau ada yang berkesempatan ataupun keinginan nak ke sana bolehlah kan. Kita kongsi-kongsi pengalaman. Dan harapan. Okey, kata-kata tu tak ada apa sangat lah. Cuma macam apa yang Kak Nabila cakap tadi tu betul lah. Kumpul sebanyak mungkin ilmu dan berbaki lagi masa lebih kurang setahun lagi adik-adik akan berada di Seribu, bumi tabiah yang kita pasal apa? Yang Ana kira sangat hebat lah, yang mungkin takkan dijumpai di mana-mana lagi lah. Dan kumpul sebanyak mungkin supaya kita dapat berusaha dan menjadi yang terbaik. Sebab kita bukan yang terbaik. Dan dengan inilah, dengan cara kita terus mencari ilmu bersama join-join usrah, terus bersama dengan asatizah kita, soal ataupun tanya apa yang entum belum faham ataupun nak tahu. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan dan kita akan sama-samalah ambil ibrah dari setiap apa yang pengalaman yang kita kongsikan nanti. Wallahualam. Maksudnya itu saja. Okey, ada kan? Boleh. Boleh buka kamera sebab line slow. Sangat slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Siti Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Okey, panjangnya. Okey. Ana generasi ketiga. Nama dengar dah tadi kan? Siti Fatimah binti Rizwan. Ana generasi ketiga juga. Kakak tadi. Dulu selepas Seribu, Ana masuk sekolah dekat Baling, Yayasan Khairiah. Lepas habis sekolah menengah sampai 18, sampai STAM lah. Sampai STAM setelah Ana masuk kampus, masuk U dekat Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin dalam jurusan Usuluddin dan Kaunseling. So, sedikitlah pesanan Ana. Jangan lupa. Okay, maaf sikit. Okay, pesanan Ana lah untuk kita bersama adik-adik dan juga Ana dan sahabat-sahabat yang lain. Kita ni belajar ni kan, adik-adik ni muda lagi. Kena tahu hakikat tu macam mana. Maksud hakikat tu maksudnya kita belajar bukan kita pergi ke sekolah je, kita guru mengajar, kita buka buku, kita catat. Tak. Tapi belajar ni dia luas lagi. Kita kena murajaah, kita kena bertanya, kita kena semua yang berkaitan dengan pelajaran, maksudnya belajar salin, tulis, mengkaji, bertanya, semua tu berkait dengan belajar. Jadi kita ni bila kata kita penuntut ilmu, kita kan masih belajar, kita kena orang kata buat benda tu. Maksudnya kita bukan jadi pelajar yang hanya pergi sekolah, guru mengajar, baca, buka buku, tulis, salin. Balik sekolah kita dah tak buka. Kita tak mahu macam tu. Kita kena jadi penuntut ilmu yang betul. Sebab tak ada guna kalau kita menjaja dekat semua orang, aku mengaji dengan berpuluh alim ulama, dengan siapa-siapa pun yang hebat. Tapi setiap seorang pun, setiap daripada mereka pun kita tak ambil manfaat dengan bertanya. Sebab guru-guru kita ni, dia ada kepakaran dia setiap bidang masing-masing. Guru matematik pandai matematik, guru sains pandai sains. Jadi semua guru-guru yang ada dekat Seribu, malah dekat tempat lain pun ada kepakaran dia sendiri. Jadi kita kena ambil peluang tanya. Sebab soal miftahul ilmu kan, soalan tu pintu kepada ilmu. Kalau kita tak tanya, kita rugilah. Habis belajar 6 tahun, tak ada apa. Kita tak ada benda yang lain sikit. Jadi kita kena cetuskan benda tu, jadilah kita ni penuntut ilmu yang sebenar. Yang bukan sekadar belajar pergi sekolah je, tapi kita balik, kita murajaah, kita ulang kaji, kita mengkaji, kita bertanya dan sebagainya lah. Sebab belajar ni satu ibadah. Jadi kita kena jadikan semua yang berkait dengan ilmu tu, kita kena jadikan, niatkan sebagai ibadah kita. Jadi yang itulah sedikit untuk adik-adik. Lebih lanjut lagi kita masuk dalam room lah yang disediakan. Sampai saja, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Dengar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi sahbihi
wa man walah. Amma ba'du. Yang dihormati pengerusi majlis, berusaha Ustaz Al-Fadhil Ustaz Naim, guru-guru, sahabat-sahabat seperjuangan dan adik-adik yang dikasihi sekalian. Lantaran persaingan ilmu ataupun perlumbaan ilmu atau kemajuan ilmu yang kita sedang lihat sekarang ni, adik-adik sekalian, satu perkara yang ramai antara kita terlepas, terutama sekali kita orang Islam sini lah. Lebih-lebih lagi kita yang belajar di sekolah agama, jadi kita belajar agama lah, kita belajar tentang Islam sendiri. Apa dia perkara tu? Perkara yang kita terlepas pandang, itulah yang disebut sebagai al-adab. Adab ini apa dia? Akhlak. Akhlak ni apa dia? Akhlak ni perkara yang datang daripada hati, iaitu perkara nak mencucikan hati kita. Daripada hati kita itulah, kalau hati kita dicuci, dibersihkan, maka diterjemahkan dengan perbuatan kita kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri, iaitu perbuatan yang baik lah. Jadi adab itu adalah kata asbab futuh kepada ilmu itu sendiri. Kadang ilmu itu memang boleh dapat tanpa adab pun ada yang dapat ilmu, tapi disebabkan dengan macam tu tidak ada adab, maka tidak ada barakah. Barakah ni apa? Barakah ni kebaikan yang lebih yang datang daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab tu kita tengok ramai sekarang yang pandai tapi tidak ada adab. Bila mana tidak ada adab, tidak ada hormatnya terhadap ilmu dan juga ahli ilmu, iaitu guru-guru kita, dan juga adabnya terhadap kawan-kawan kita, adabnya kepada sekalian ciptaan Allah, baik tumbuhan, binatang, perkara yang jamadat. Jamadat ni apa? Jamadat ni perkara yang macam kita kata yang tidak bergerak lah. Perkara yang macam meja, contohnya meja sekolah kita, kursi sekolah, kan, papan putih, papan hitam, marker pen, semua tu lah. Itu semua perlu pada adab untuk kita berinteraksi dengannya. Itulah tujuan yang Nabi Muhammad SAW diutuskan, yang adik-adik semua hafal hadis tu. Hadis apa? Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak tu. Maka adab itu adalah sebabnya kepada futuh Allah Ta'ala nak bagi ilmu. Futuh ni pembukaan ilmu tu sendiri. Zaman dulu, kalau adik pernah dengar, Imam Hasan Al-Basri ada anak murid dia bernama Wasil bin Atha, yang daripada cerita antara Imam Hasan Al-Basri dan juga anak muridnya tercetus ataupun terkeluar dengan satu pecahan daripada kumpulan Islam bernama Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ini adalah keluar daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah lah. Wasil bin Atha ni sebab dia pandai sangat, tapi dia tidak ada adab dengan guru dia rasa dia pandai, maka dia menyalahi guru dia. Itulah yang berlaku zaman dulu sampai sekarang, disebabkan kesalahan adab. Kata masyarakat jadi celaru, ataupun kita sendiri jadi pening, dan kita telah menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka adab itu sangat penting. Adab itu sebenarnya ilmu. Dengan adab kita dapat berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama Ana Nur Anis Nabila binti Ahmad Taufik dari generasi 8. Sekarang bersekolah di Sekolah Menengah Islam Al-Masriah. Itu macam kata-kata semangat sikit lah. Selagi kita adik-adik kan kecil lagi, antum semua tuntutlah ilmu tu dengan sebanyak mungkin, sebab kejayaan tu tak datang bergolek macam tu je. Macam kita tahu, manjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Yang tu je lah dari Ana. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ana Nurina Huda binti Abdul Razak, merupakan ibu generasi yang ke-8 sama macam Kak Anis. Dan Ana sekarang masih bersekolah di SABK Al-Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah kat Pokok Senar atas. Sedikit pesanan yang Ana ingin sampaikan kepada antum semua.
tetaplah yakin pada diri bahawa kita mampu untuk menghadapi sebarang cabaran ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah pernah berfirman di surah Al-Baqarah ayat yang ke-286, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi bila mana kita terima je ujian apa-apa sekalipun, tambah-tambah waktu COVID ni, tetaplah yakin bahawa kita mampu teruskan. Jangan sedih, jangan putus asa, teruskan bangkit kerana apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya adalah yang terbaik buat kita. Okey, yang tu saja kot daripada Ana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Fardina Hidayah binti Zahiruddin. Sekarang bersekolah di SMKA Syekh Abdullah Fahim. Untuk Nabi hadis Nabi. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kat 1000 memang semua ada hafal Quran, hafal hadis dari kecil lagi, dari darjah 1 lagi kan. Mungkin ada yang dah hafal beberapa surah daripada juzuk amma. Mungkin ada yang dah hafal semua juzuk amma. Tu hafalan semua ni sebaiknya jagalah sampai bila-bila lah. Tambah-tambah lagi kat sekolah menengah dia memudahkan kalau time nak interview tu. Untuk nak masuk sekolah menengah. Sama kalau macam budak asrama mesti dah hafal ilmu ke asal jedah. Yang tu ilmu ni dia jadi pelindung daripada azab di kubur. Jadi seeloknya jagalah hafalan semua ni. Okay, yang terakhir sekali mungkin Ana lah kot ya. Okay, perkenalkan diri, nama Ana Nurul Sofia binti Abdul Razak. Ana juga merupakan alumni generasi ketiga, samalah dengan Wafi, Nafisa, Afifah, Fatimah tadi. Okay, kira kami masuk 2007 kan, dan sampai 2012 lah. Okay, sedikitlah kata-kata yang Ana nak share dengan adik-adik adalah daripada kata-kata daripada Buya Hamka. Dan kata-kata ini juga yang sering Ustaz Naim pesan pada kami alumni, iaitu tugas kita bukanlah untuk berhasil, tetapi tugas kita adalah untuk mencuba, kerana di dalam mencuba itu akan kita jumpa keberhasilan. Maksudnya dalam apa yang kita buat, kita kena try, kita kena cuba buat. Walaupun kita tak tahu pun yang kita buat tu kita boleh berjaya atau kita gagal, tapi sekurangnya kalau kita gagal pun kita dah mencuba. Okay, jadi lepas ni apa pun kan, kalau adik-adik naik darjah 6 nanti, apa-apalah persatuan ke kelab ke, adik-adik try je, masuk je, join je. Kiranya nanti kalau adik dah try, adik tahu adik-adik boleh buat atau tidak kan. Kalau tak try, selagi tu kita tak tahu kita ni mampu atau tak mampu. Okay, setakat itu sajalah daripada Ana. Okay, tadi ada orang tanya kan, ada adik-adik tanya. Ustaz ni dia berasal daripada perkataan Arab, iaitu maksudnya keluarga. Okay, Ustaz ni maksudnya macam sekarang lah kita berada dalam satu kelompok di mana kita ni mengenali antara satu sama lain. Okay, dan konsep usrah itu sendiri adalah ta'aruf, tafahum dengan ta'awun kan. Okay, maksudnya kita mengenali, kita membantu dan memahami antara satu sama lain tu. Okay, jadi sebab itulah kami kat sini, kami para alumni nak bantu adik-adik untuk dengan kami berkongsi pengalaman kami, menceritakan apa yang kami dah hadapi daripada kami zaman sekolah rendah, menengah sampailah ke sekarang zaman universiti, bekerja dan sebagainya. Seorang tak syok kak. Kita kena duduk ramai-ramai lah. Duduk dengan kawan-kawan, ada dekat 8 orang kak. Kalau duduk seorang-seorang mahal lah nak bayar. Duduk ramai-ramai pakai kongsi seorang sikit kan. Masak pun tukar. Sini boleh belajar masak. Mai sini insya-Allah hak tak reti masak semua pandai. Boleh belajar masak. Sebab Allah kita berdikari lah dekat sini berdikari. Di Malaysia mungkin mak ayah kita masak kan. Tapi mai sini nak makan macam mana? Kena ikhtiar
ikhtiar sendiri nak belajar masak. Awal tu masak pun tak sedap lah. Tapi lama-lama kita try tengok, buka YouTube, buka lah Google. Tu kita guna untuk manfaat tu. Buka Google, buka YouTube, cari resipi Cik Nom. Betul tak? Kita belajar masak. Jadi kehidupan Mesir ni banyak membentuk peribadi kita. Kita berdikari, kita tak jadi manja lah kan. Kita jadi orang yang kuat berusaha, insya-Allah. Sebab di sini tak boleh lemah-lemah. Sebab main dengan orang Arab Mesir ni kuat-kuat semua. Kalau kita lembek, kita lemah semangat, orang tolak kita ke tepi tu. Jadi kita kena kuat. Sebab tak boleh lemah semangat, tak boleh, kita kena kuat dan bersungguh-sungguh lah di sini. Itulah, kalau nak tahu sendiri, dia kalau cerita pun dia tak boleh nak dapat rasa tu. Nak dapat rasa kena main sendiri. Sendiri. Nanti habis sekolah, habis SPM, ambil Islam, tu dapat dosen, okey, main sini insya-Allah. Baru dapat rasa. Boleh tak? Tapi kalau nak jadi polis, nak jadi bomba, tak perlulah nak main sini. Boleh juga main sini pun. Semua kalau kata cita-cita bomba tu masih lagi melekat di hati, teruskanlah. Jadi ala kulli hal, nak cerita apa adik-adik sekalian, kita ni semua bernama ataupun berstatus sebagai seorang pelajar. Betul tak? Pelajar, talibul ilm. Pelajar ni kita nak apa? Kita nak dapat ilmu tu, kita nak gapai ilmu. Student, kita ni student kan. Jadi macam yang dah disebut tadi pada awal, fokusnya seorang pelajar tu bukan hanya ilmu dan juga untuk berjaya dalam peperiksaan. Ya, kita nak berjaya semua, kita risau, kita nak periksa, kita nak buat persediaan, kita nak periksa bagi dapat okey. Habis 2012, dekat 10 tahun dah. Dah tinggal 1000 ni, 10 tahun dah dekat tinggal 1000. Tapi dengan guru-guru ni masih ingat. Anda masih ingat guru-guru yang suka cubit kan? Ustazah Zarida, kenal Ustazah Zarida? Kenal Ustazah Zarida? Anda dulu rajin kena cubit dengan Ustazah Zarida kat perut. Sakit tu. Tu siapa lagi? Ustaz. Kalau yang adalah Ustaz Zainun. Ustaz Zainun suka buat lawak. Ustaz Zainun lagi ramai lagi. Ada ramai juga yang dah keluar 1000. Okey. Jadi gitulah. Ceritanya kena manfaatkan masa sebaiknya ataupun hormat guru-guru dan jalinkan hubungan baik dengan guru-guru tu. InsyaAllah nanti bila kita keluar nanti, kita kena ingat guru-guru yang ajar kita, guru-guru yang bagi ataupun kongsikan ilmu kepada kita semua. Jadi kita kena hormat guru lah. Nak ceritanya gitulah. Nanti kalau ada apa-apa yang anda ingat, anda beritahu balik lah. Ya, Ustaz Naim yang cadangkan untuk masuk Mata Mahmud tu. Jadi perlu interview lah. Interview tu dia ada menulis dan hafazan. Jadi antum kenalah kena sebelum nak pergi interview tu, antum kena baca-baca sikit ataupun hafal benda yang perlu kan. Jadi benda tu sangat penting lah untuk kita nak tentukan kita ni layak ke tak masuk sekolah tu. Selain tu, dia akan tengok juga kita punya UPSR kan. Sekarang ni panggil apa UPSR? Tak panggil ke panggil UPSR? Oh. Lepas tu Syafi pula. Apa yang menarik kat 1000? Semua baik-baik. Tak garang. Ustaz Azhar semua baik-baik, tak garang. Sebab tu ilmu nak dapat lah. Kurikulum tu best tak? Kurikulum best? Ya. Yang tu je. Oh, Sufian kelab seni. Minat seni ya Sufian? Anak kelab robotik. Oh, minat robot. Suka buat robot-robot . Anak bola sepak.
Tapi nak buat tu tak reti. Nak buat tak reti. Tak apa, pelan-pelan. Nanti ustaz ajak lah. Gunakan yang peluang yang ustaz ajak buat robotik tu kan. Kita ambil apa? Pengalaman lah. Macam tu. Okey, Zakwan pula. Zakwan suka apa? Apa yang menarik kat 1000? Cikgu ajak senanglah juga nak faham. Akademik ni. Okay. Jadi kekalkanlah cita-cita Ryan tu untuk jadi polis. Dan terus orang cakap belajar. Belajar sungguh-sungguh. Jangan main-main. Sebab macam tadi Huda cerita, Ustazah sendiri pun pernah menyesal waktu sekolah main-main kan. Tapi dah bila masuk zaman makin meningkat umur. Jadi macam rupanya patutnya perlu untuk kita gunakan masa sebaiknya. Belajar sungguh-sungguh sepatutnya ni. Sebab apa? Sebab kadang kita tak tahu yang ilmu yang dulu tu digunakan pada masa depan. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Okey. Yang tu memang wajib lah. Baca amat surat dia petang. Aku tak pastilah kalau sekolah lain. Tapi kalau yang kata kalau sekolah agama semua tu rasanya akan ada bacaan maksura, bacaan ilmu. Jadi kita dah tahu. Kita dah rancang dah macam aku dulu lah diri kita. So 10 muasafat tarbiyah ni apa dia? Okay, soalan yang seterusnya nanti saya akan jawab. Okay, yang pertama adalah akidah yang sejahtera. Itu adalah muasafat yang pertama. Akidah yang sejahtera. So akidah yang sejahtera ni maksudnya kan bila adik-adik dah belajar ilmu di sekolah, ilmu tentang akidah. Akidah ni kepercayaan kepada Tuhan. Macam antum belajar rukun Islam, rukun iman, itu adalah akidah. Jadi akidah ni dia penting kenapa? Kita contohlah adik-adik faham kita ni sembah kepada Allah. Kita sembah Allah kan. Allah Maha Esa, Allah satu je. Okey, tapi jangan macam mana cakap maksudnya kita lakukan sesuatu tu, kita percaya Allah yang satu tu sebab kita ada ilmu tu. Kita belajar daripada guru terang, kita berguru. Kita ada guru yang mengajar. Bukan kita ikut-ikut orang. Tu akidah yang sejahtera. Jangan kita kata, oh aku sembah Allah ni sebab mak ayah aku suruh sembah Allah. Dia bukan semata-mata macam tu. Nanti tak apalah, nanti adik-adik besar-besar adik-adik akan lebih faham apa yang akak cuba maksudkan. So nak kata itulah yang penting, akidah yang sejahtera. Kita tahu kita sembah Allah kenapa, kita percaya Allah yang Maha Esa satu. Macam sebab dia banyak macam sejarah lah, dia macam sejarah lah. Dia mau banyak membaca, kita nak ingat. So bagi saya benda tu agak kadang-kadang orang kata Madihah kenapa corok tu? Ngantuk tau, nak baca tu. Jadi benda tu agak macam susah nak ingat setiap orang kata detail lah. Okey, ni perang ni. Contohlah sirah. Okey, nama Nabi, nama mak dia, nama ayah dia, nama Tok Wan dia. Lepas tu masa perang ni, Nabi terlibat ada perang ni. Jadi benda tu lah. Kan, nampak ada belajar kan masa perang kan sirah? Ada? Benda tu ke yang menyusahkan dia? Susah tu sebab mengantuk ke? Ataupun sebab merasa macam banyaknya nak baca, nak ingat. Tahu macam mana? Bagi Ana, sirah tak susah. Sebab Ana suka sangat serta sirah. Sebab boleh tahu mengenai Rasulullah. Orang yang baik. Tak orang kata tak merapu lah. Okay, kita pergi kat Nuha pula. Nuha, kenapa nak jadi pensyarah? Yang ni lah. Yang Nuha sebab utama ataupun sebab-sebab lah yang Nuha rasa nak jadi pensyarah. Cerita sikit. Saya bila sambil kita menyampaikan ilmu ke orang, sambil tu kita belajar sekali ilmu yang baru. Okey. Nuha kata tadi nak menyampaikan kan. Selain menyampaikan, kita nak belajar. Jadi nak tanyalah target Nuha tu nak jadi pensyarah tu umur berapa tu? Sebelum pensyarah tu Nuha nak letak diri Nuha sebagai pensyarah tu dalam bidang apa? Bidang orang kata dalam orang kata
Islamik ke, maksudnya mengajar yang bidang Islam ataupun akademik? Minat ke mana? Minat sains ke? Minat ke mana? Graphic design. Macam mana nak masuk sekolah tu? Ramai ni doktor. Sekolah budak pandai tau. Sekolah ni dia sekolah tahfiz model ulil albab. Maksudnya dia ada tahfiz tapi dia ada akademik juga. So, kalau nak senang, dia satu-satunya sekolah tahfiz yang ada akademik dekat Pulau Pinang ni lah. Tu masa tingkatan 4 tadi dia ada 4 aliran kalau tak silap. Lepas tu boleh pilih lah aliran ikut kesesuaian. Macam kalau dia doktor, aliran sains tulen di sekolah menengah lagi. Kamu ni yang nak jadi doktor nanti, mana? Zunur, ada Patricia kan? Jadi doktor kan? Cik Nomairah ni boleh kontak dengan akak kamu ni. Aku boleh masuk ke akak kamu boleh jaga kamu kat sana, betul tak? Lebih kurang. Guru-guru pun kita nampak lebih kurang. Kitab-kitab pun, buku-buku kita buat lebih kurang. Lepas periksa kita lempak bang, boleh tak? Tak boleh. Lepas periksa kita letak, tengok tu ada kat tangga. Duduk kat bawah, tak boleh. Jadi kitab yang paling agung kita kena jaga Al-Quran lah, kita letak paling tinggi sekali. Lepas tu kitab-kitab yang ilmu-ilmu kita jaga. Tengok buang letaklah. Nanti besar nanti kita nak tengok pula. Kita belajar dulu, kita belajar di sekolah rendah, apa yang kita belajar kita simpan. Sebab apa? Nanti generasi lain pula nak mai belajar. Anak-anak, keluarga. Jadi kita jaga, bila kita jaga adab, kita pun dapat manfaat. Juga orang lain juga dapat manfaat. Pupul ni belajar bahasa English. Tapi kalau zaman sekolah menengah lain. Zaman universiti pun lain. Tambah-tambah universiti dekat negara luar. Okay. Macam akak tak dapat bandingkan universiti dekat Malaysia dengan luar macam mana. Sebab akak tak pernah belajar universiti dekat Malaysia. Jadi kalau macam universiti dekat Jordan ni tak adalah bebas. Maksudnya kita boleh lebih kepada kita boleh memilih subjek tertentu. Okay. Contohnya macam pagi kita nak subjek ni. Jadi kita boleh pilih subjek tu, kita boleh pilih doktor tu, kita boleh pilih masa. Yang tu yang macam kelebihan lah belajar kat sana. Dan aku belajar sama 4 tahun. Surah lain. Lama-lama benda tu bila adik-adik dah orang kata apa, buat selalu, dia akan ingat lah. Macam sekarang adik-adik setiap kali waktu solat kita baca surah apa? Memang kita tak miss surah, kita tak tinggal surah tu. Kita akan baca surah 3 kun. Ana surah Al-Ikhlas. Kan? Benda tu. So sekarang ni kalau betul, kita selalu baca surah tu kan. Jadi kita tak akan lupa surah tu. Maksudnya adik-adik kena buat macam tu juga untuk surah yang lain. Okay? Kalau boleh apa dia? Mak Ana pun mesti cakap macam tu. Betul. Maksudnya bila time solat kita baca juzuk amma tu dalam solat kita. Okay, tak apa kalau adik-adik ingat masa surah yang panjang-panjang kan, juzuk amma yang panjang, contoh surah Al-Waqi'ah kan. Okay, adik-adik nak baca 4 ayat je pun okey, tak apa, boleh. So benda tu kita praktis dari sekarang supaya kita ingat. Macam sekarang kan kalau kod tebuk ni surah Al-Fatihah ni confirm boleh jawab. Maksudnya sebab adik-adik dah biasa dah. Dalam solat tu memang selalu kita baca surah Al-Fatihah. Kita tak tinggal surah Al-Fatihah. Jadi benda tu kita ingat kan. So kena buat macam tu, okay? Tu antara tips lah yang janganlah kita nak capai cita-cita tu kita fokus satu benda je. Patutnya kita kena fokus untuk semualah apa yang kita dah belajar ni yang kita amalkan. Jadi Kak Uda sekarang ni pilih untuk bercita-cita untuk jadi ustazah lah. InsyaAllah. Katakan macam Amir tadi kan, Amir jadi doktor kan. Nanti Amir boleh masuk sekolah yang berkaitan dengan aliran sains lah. Sebab dulu pun kan dulu Ustazah Kak Fa daripada sekolah Mahat Masyur. Mahat Masyur dia ada sains tulen, tapi sekolah tu dia campur dengan
agama. Jadi dia tak terpisah lah. Waktu sekolah menengah ambil apa tu yang tingkatan 4 tu? Apa? Huda ambil, Huda tingkatan berapa sekarang? Tingkatan 4. Ambil apa tingkatan 4 ada exam tu? SMA lah. SMA. Itulah SMA. Kalau tak Mahmud semam. Kan? Ada SMA-nya. Contoh kalau macam Mat Masyur dia ada SMA. Dan juga sains lah. Itu kalau katakan Amin nak sekolah di dalam Penang lah, di dalam negeri Pulau Pinang. Tapi kalau katakan Amin nak ke luar negeri pun tak ada masalah. Contoh macam Muhammadi. Tadi siapa dia? Ada. Muhammadi ada kan? Muhammadi. InsyaAllah ada. Ustaz Naim kan? InsyaAllah ada. Nanti mungkin boleh boleh tanya Ustaz Naim ke. Ustaz Naim daripada Muhammadi. Tak silap lah. Okay. Jadi bolehlah fokuskan ke arah tu. Mengikut cerita Antum lah. Okay, kalau contoh macam tadi Adam katanya nak sambung Maktab Mahmud. Betul ke Adam? Kerayan. Ryan. Adam pula. Okay. Ryan katanya nak Maktab Mahmud kan. Maktab Mahmud nanti mungkin boleh target masuk Maktab Mahmud induk ke ataupun Maktab Mahmud lain pun. InsyaAllah semua yang terbaik lah. Macam tu. Maktab Mahmud Pendang kan. Maktab Mahmud Pendang ke gitu. Dalam tu pun ada juga kos-kos yang berkaitan cita-cita. Yang paling penting tak kisahlah. Yang paling penting belajar aja dulu. Belajar aja dulu. Rezeki tu insyaAllah Allah akan berikan kemudian. Dan yang paling penting dalam kita menimba ilmu macam tadi. Apa sebut tadi. Dalam kita nak menimba ilmu yang paling penting niat lah. Niat kita bukannya untuk nak menunjuk-nunjuk atau sebagainya. Tapi niat kita yang paling utama lillahi ta'ala. Okay? Kerana Allah. Tajdidkan niat kita, perbaharui niat kita setiap kali. Contoh kita nak belajar, setiap hari kita nak masuk kelas masuk kelas, kita nak pergi sekolah, perbaharui niat. Ajar kau masuk Quran. Oh, Zunul masuk tilawah dah jadi 2. Masuk pertandingan lah Zunul. Dapat nombor apa Zunul? Pidato dan bercerita. Tahun ni, aktif Zunul ni. Tilawah dah jadi 2, masa pertandingan lah Zunul. Peringkat sekolah. Oh, peringkat sekolah. Pidato dan bercerita. Tahun ni tu buat macam mana? Online? Online, kalau bercerita pergi kat sekolah. Oh. Pidato secara online lah. Antara sekolah. Peringkat negeri kot. Oh, peringkat negeri. Hebat ni, hebat pada aku Bercerita pun peringkat negeri juga. Oh, bercerita peringkat negeri. Kamu yang lain ada masuk apa-apa tak? Ada Batrisha ke? Ada. Tak ada. Allah tak apa. Okey. Macam apa Ustaz Naim baca tu, Wal'as kan, demi masa. Jadi sebenarnya kita boleh nampak kan, seorang Muslim ni dia menjaga masa dia, betul tak? Okey. Okey, dia lewat ni. Okey. Jadi itulah penting kita jaga Al-Quran. Okey, baguslah. Aku kagumlah dengan itu kan. Jangan tinggalkan Al-Quran. Okey, satu lagi jangan tinggalkan solat, betul tak? Sebab ada ustaz kata kalau kita tinggal senakal-nakal orang tu, senakal-nakal seseorang tu, kalau dia tak tinggal solat, maka akan tercegah daripada melakukan dosa, betul tak? Dia ada batas dia. Kalau sejahat-jahat orang pun, kalau dia solat, dia ada batas dia. Kita ada batas kita. Sebab apa? Sebab solat itu adalah pencegah kita daripada
maksiat, betul tak? Dosa. Jadi ustaz kata kalau kita tak tinggal solat, biarlah kita ni orang kata kita ni jahat ke nakal ke kan. Tapi antum jangan tinggal solat. Kat mana pun antum berada, jangan pernah tinggal solat. Okey. Apa tanggungjawab kalau antum masuk sekolah menengah ni, apa tanggungjawab antum? Lama dia lewat dah kan. Okey. Antum ni sebenarnya kan dah jadi ikon. Maksudnya antum ni pernah kira kalau macam kalau orang tanya kan, sekolah mana dulu? Sekolah mana? Sekolah rendah kan? Antum akan jawab sekolah rendah Islam Bahru Ulum. Jadi antum ni sebenarnya dah dicalik sebagai budak latar belakang agama. Betul tak? Tak kisahlah. Kalau antum pergi sekolah mana pun, orang akan cakap antum ni pembawa ilmu agama. Maksudnya pewaris ilmu agama. Macam aku dulu kalau aku masuk orang tanya kan, sekolah mana kan? Orang tanya, sekolah rendah Islam Bahru Ulum, sekolah agama. Orang akan kagum dengan antum. Jadi antum ni sebagai apa? Kuduah lah orang akan tengok. Jadi antum ambil lah waktu kat sekolah rendah ni, antum ambil lah sebanyak-banyak yang mungkin nasihat ataupun sahabat-sahabat nasihat. Semua tu adalah sebagai pendinding ataupun benda tu boleh kita jadikan amalan hidup kita. Contohnya kalau ada kawan-kawan yang buat salah kan, apa-apa, jangan terus sebut ataupun marah dekat dia tu depan orang. Kita memang niat macam nak nasihat, tapi keadaan tu tak kena. Macam contohnya kawan buat salah, cara kita nak tegur dia kan, kita waktu orang lain tak ada tu, kita berdua je dengan dia, kita bagi tahu dia, sekian, ada yang Ana rasa macam tak kenal lah apa yang kita buat ni. So dekat situ bolehlah orang kata kita cuba cara yang terbaik lah untuk tegur kawan-kawan dan sebagainya. Okay, yang terakhir sekali, poin yang ke-10 ialah luas pengetahuan ataupun luas pengetahuan. Luas pengetahuan ni tentang ilmu. Ilmu ni macam tadi abang kakak banyak sebut. Kan bila ada kita kena orang kata kalau boleh kita nak semua ilmu. Bukan nak semua ilmu, maksudnya kalau kita pergi majlis ilmu kan, kita bersungguh-sungguh. Apa yang ustaz cakap kita catat, apa yang ustazah cakap kita catat. Sebab ilmu ni kan, hatta Imam Syafi'i yang Allah berikan kelebihan dia mengingati banyak hadis, banyak ilmu pengetahuan pun kan, Imam Syafi'i tetap menulis. Mencatatlah maksudnya. Kalau kita ni kita nak habis ni, tak tahu bila pula kita nak berjumpa macam tu. Jadi insyaAllah lah ambil pengalaman sebanyak mungkin. Okay, kenal Ustazah, dekatkan diri dengan Ustazah, Ustaz Naim. Ustaz Naim yang penuh dengan pengalaman lah. Orang cakap penuh dengan kata-kata mutiaranya. Okay, terus berdamping, terus orang cakap cari ilmu daripada Ustaz dan Ustazah. Jangan pernah orang cakap bosan lah untuk belajar kat 1000 ni. Sebab Ana kira 1000 ni sangat seronok lah, sangat seronok. Yang tak mungkin katanya dapat dekat lain lah. Suasana tarbiyahnya, suasana upahnya, okay, suasana yang diberikan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Asatizah 1000 sendiri. Jadi jangan orang cakap bazirkanlah masa tu yang berbaki lagi setahun. Bukan lama setahun tu, sekejap je. Jadi itu darjah 5, darjah 6 ni cuba cari pengalaman sebaik mungkin, sebanyak mungkin kan. Sebab nanti dah tingkatan 1, jangan terkejut lah masuk sekolah menengah nanti berbeza dengan keadaan di 1000. Sebab yang tu baru sekolah menengah, nanti masuk U pun lagilah jangan terkejut dengan suasana yang baru macam tu. Boleh kan semua? Kita yang pertamanya sekali, sebab kita sebagai pelajar kita kena belajar betul-betul. Kita kena belajar bersungguh-sungguh. Yang pertamanya untuk kita yang bergelar pelajar ni, yang pertama sekali adalah niat. Niat yang betul. Kenapa kita nak belajar? Sebab apa kita nak ilmu tu? So kita kena, orang kata apa?
bagi faham yang tu dulu. Bila adik-adik niat adik-adik tu kerana Allah, niat adik-adik tu betul, nak belajar ni, nak ilmu ni, supaya ilmu ni kita boleh kongsi dekat orang ramai dan orang tu pula akan kongsi kat orang lain. Jadi benda tu orang kata apa, pahala kita tu berganda-ganda kan. Jadi yang pertama sekali niat adik-adik tu. Lepas tu yang kedua adalah usaha. Okay. Bila kita belajar ni, kita memang macam kau kata tadi lah, kita akan hadapi macam-macam kata apa, cabaran kan. Jadi usaha kita tu, kata apa, jangan kita letak nilai. Maksudnya usaha tu kita kena buat betul-betul. Buat bagi orang kata apa, macam kita main game lah kan. Main game tu kalau boleh kita nak nombor 1, takkan kita nak nombor 3. Kita nak juga nombor 1 kan. Macam tu juga belajar. Adik-adik kena, kalau boleh target diri tu. Dalam diri tu okey. Kalau boleh setiap tu ni nak dapat nombor 1, nak naik pentas. So bila adik-adik ada target, adik-adik boleh buat sungguh-sungguh. Okey, macam adik-adik nak UPKK kan. Target mumtaz tu, jangan target Jidan je, jangan target Jik je. Target mumtaz tu kan. Walaupun adik-adik tak tahu boleh ke tak nak dapat mumtaz ni. Jadi jangan risau, jangan cakap, jangan bosan untuk terus mengejar cita-cita itu menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik di antara yang terbaik macam tu. Dan untuk terus berusaha memberi manfaat lah sebanyak mungkin lah dari pelbagai aspek. Okay? Mungkin dari segi waktu sekolah rendah ni cuba bagi manfaat kat 1000. Sementara itu ada kat 1000 lagi ni bagi manfaat, bantu ustaz-ustazah dekat sana. Bantu ustaz-ustazah kat sana. Lepas tu gunakan masa tu untuk pastikan kenal ustazah, ustaz-ustaz kat sana. Nanti bila masuk sekolah mendengar, masuk U, tak tahu bila pula nak pergi jumpa ustaz dengan ustazah kat sana. Jadi sebab kekangan waktu tu. Jadi gunakan waktu tu sebaik mungkin. Sebab ustazah pun lama sangat dah tak pergi 1000. Mungkin sebab atas kekangan waktu. Sangat rindulah. Sangat dengan COVID-nya. Sangat rindu dengan bumi tabiah di 1000 tu. Jadi mungkin itu sajalah daripada Kak Falah macam tu. Okey, mungkin yang terakhir daripada Huda, ada apa-apa ke? Sama jugalah macam Kak Afifah cakap, kita jadi yang terbaik di kalangan yang terbaik. Okay, dan apa yang adik-adik dapat hari ni, macam Hamad dia keluar masuk tu, mungkin dia ada yang tak dapat, boleh kongsi kat Hamad. Ataupun sebab yang ni pengalaman pertama antum dalam usrah kan, online pula, cuba kongsi apa yang antum dapat daripada usrah hari ni dekat rakan-rakan antum yang lain. Mungkin daripada situlah dapat menyumbangkan manfaat, dapat menyalurkan manfaat apa yang antum dapat ni kepada orang lain. Okay, itu saja. Okay, baik. YouTube tu buka Cocomelon. Cocomelon ni mesti semua tahu ni. Yang teman-teman yang ada adik. Jangan buka Upipin je. Cari benda-benda yang berilmu sikit. Okay. Seterusnya soalan Universiti Islam ada tak kat Malaysia? Yang Ustazah sebut tadi tu dekat Malaysia lah. Ada banyak sangat universiti dekat Malaysia ni. Antaranya USM. USM paling dekat di Penang ni, Ustaz Muhammad Naim. Ustaz ada dalam ni. Ustaz Naim daripada USM, University Science Malaysia. Kalau Ustazah, USIM, USIM. Ada I tu sebab University Science Islam Malaysia. Beza dia, kalau USIM semua pelajar USIM ni adalah agama Islam. Tapi kalau USM contoh, dia ada orang-orang macam Chinese, Indian, dia ada orang-orang yang bukan Islam lah. Tapi seronok juga sebenarnya sebab kita mengenali lebih, kita kenal lebih ramai orang lah kan. Tak ada lah kita berkawan hanya dengan orang Muslim saja. Banyak lagi lah. Apa lagi universiti yang saya boleh sebut? Kalau macam contoh tadi ada Kak Sofia sebut Unisyam. Unisyam pun ramai sangat alumni 1000. Unisyam ni Universiti Sultan Unisyam Azlan Shah ke? Dah confused tak Ustaz? Unisyam. Selain Unisyam ada lagi, apa lagi? Universiti Sultan Abdul Halim tu. Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dah confused dah.
Universiti Sultan Abdul Abdul Halim. Halim Muazzam Shah. Abdul Halim Muazzam Shah. Panjang nama dia. Ustaz Naim ingat Zazah tak ingat dah. So tu Unisham. Dekat situ lah. Nak kata nanti bila adik-adik dah besar, adik-adik tahulah. Oh, ada banyak sangat universiti. Jadi benda tu, sebab itulah adanya usrah ni. Untuk kita nak saling bantu, untuk kita nak saling mengenali. Hari ni kita dah kenal dah Amal, Syafi, Sufian, Zafran. Kita dah saling kenal dah kan. Itulah pentingnya usrah ni. Okay. Sajalah kot untuk orang kata apa, perjumpaan kali ni insyaAllah. Best tak bagi adik-adik? Best tak usrah ni? Oh, best sangat. Best kan? Kalau nanti kami buat lagi nak join tak? Nak. Join? Okay, boleh insyaAllah. Ada rezeki kita join. Ada rezeki kita buat lagi insyaAllah.